Kembali semula kita nak berbincang dalam MHI berkenaan dengan impak kestabilan politik terhadap ekonomi negara dan juga rakyat. Bayangkan golongan yang senang sekarang ini merasakan sedikit kerugian, kan, rasa susah. Bayangkan bagaimana pula dengan kelompok rakyat yang sudah sememangnya sebelum ini susah, berdepan dengan keadaan ekonomi yang tak stabil sebegini, dengan pandemiknya lagilah susah. Jadi kita bincang lebih lanjut berkenaan dengan impak politik ini terhadap rakyat dan juga ekonomi. Kita bersama dengan Profesor Dr. Muhammad Azizuddin Muhammad Sani, Profesor di Pusat Pengajian Antarabangsa UUM. Selamat pagi, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Baik, Prof. Ya. Kita nak menyentuh jugalah berkenaan dengan isu yang sedang dibicarakan tadi. Fetri ada berbincang berkenaan dengan perlembagaan, bagaimana peranan raja-raja itu sendiri, kan. Satu soalan pertama saya nak tanya dengan Prof berkenaan dengan isu, kan, desas-desus mengenai pengisytiharan darurat, kan. Dan kita dah sedia maklum bahawa tiada keperluan dilaksanakan. Bila kita berada dalam situasi inilah, Prof, kita dah lihat bagaimana rakyat berdepan dengan susahnya dapat kerja, yang ada kerja kena buang kerja, kan. Lepas tu pula ditimpa pula dengan tekanan yang sebegini, kestabilan politik yang tak tentu hari lagi. Pada pendapat Prof lah, apa sebenarnya strategi atau percaturan yang diperlihatkan kini kepada rakyat? Kan, kita tengah pening banyak benda yang perlu difikirkan, tapi tiba-tiba cakap nak darurat dan sebagainya. Apa sebenarnya percaturan ini? Saya rasa pengisytiharan darurat yang diminta oleh pihak kerajaan pada pihak istana, pihak Agung dan juga Majlis Raja-Raja, kerana saya rasa ada tindakan ada desakan juga di kalangan pemimpin kerajaan bahawa sekarang ni kita dalam tempoh berlakunya perbalahan politik yang agak besar jugalah, ada tingkat tertinggi, ya. Jadi dalam konteks itu, supaya fokus untuk menangani isu ini lebih dapat berjalan secara baik, lah. Maksudnya kerajaan mempunyai masa dan ruang untuk menguruskan hal-hal ekonomi dan COVID-19 ini secara baik. Pada pandangan pihak kerajaan, mungkin darurat itu secara satu bentuk pendekatan yang terbaik lah untuk mereka. Tidak ada gangguan lah untuk melaksanakan pentadbiran kerajaan, kan. Kalau sekarang ada isu-isu desas-desus perubahan kerajaan dan sebagainya. Cuma dia ada risiko yang agak tinggi lah bila isytiharkan darurat, kan. Kerana jaminan sama ada kerajaan keadaan stabil itu berlaku tidak tu masih lagi dalam tanda persoalan lah. Sama ada sebab dipanggil darurat akan beri impak yang lebih buruk sebenarnya pada ekonomi dan juga sosial rakyat, kan. Dan juga tidak menjamin COVID-19 dapat ditangani dengan baiklah. Jadi itu ada dua persepsi di situ. Jadi rakyat dan juga masyarakat juga berdebat tentang isu ini. Dan yang mana saya rasa Majlis Raja dan Yang Agung telah mengambil pendekatan yang saya rasa sangat baiklah untuk mengadakan konsensus, berbincang, kan, dan juga nyatakan keputusan mereka lah bahawa effort ataupun pendekatan yang dilakukan oleh kerajaan sekarang sebenarnya telah berjaya juga untuk menangani isu COVID-19, kan, walaupun kita sedang melalui fasa gelombang kedua dan atau ketiga dalam COVID-19. Tapi dalam konteks ini saya rasa Majlis Raja memikirkan impak yang mungkin akan lebih tidak baik kepada masyarakat sekiranya ada darurat. Sebab akan merasakan bahawa mungkin tidak perlu masa sekarang ni. Sebab kadang-kadang macam kalau kita tengok statement yang dikeluarkan semalam pun ada kebimbangan ekonomi akan terjejas dan juga pelaburan asing agak bimbang untuk masuk ke Malaysia apabila darurat diisytiharkan. Kestabilan politik itu sebenarnya kan peranan penting kepada ekonomi negara. Baik, Prof. Antara semalam kita dah agak tular juga kenyataan media ataupun titah Sri Paduka Baginda Tuan Agong. Antaranya saya bacakan sedikit, kendati begitu Sri Paduka Baginda ingin mengingatkan ahli-ahli politik untuk memberhentikan segera segala politik yang boleh mengganggu kestabilan pemerintahan negara. Al-Sultan Abdullah turut berpendapat bahawa tiada perlunya ahli-ahli parlimen meneruskan tindakan tidak bertanggungjawab yang boleh mengganggu gugat kestabilan kerajaan sedia ada. Baik, kita sudah maklum pada 6 November nanti akan dibentangkan belanjawan 2021. Jadi mungkin Prof melihat bagaimana sebenarnya belanjawan 2021 ini adalah indikator penting yang menentukan apakah akan berlaku seterusnya di Malaysia. Mungkin sedikit Prof boleh bincangkan berkenaan dengan isu ini. Saya rasa memang itu yang dibebangi, kan. Kiranya ada tindakan, kan.
untuk mengganggu-gugat kerajaan. Kerana kita lihat seperti sebut tadi ada perbalahan politik yang berlaku dalam kerajaan menyebabkan kerajaan dilihat lemah sebagainya. Dan ada kebimbangan di pihak kerajaan bahawa akan ada usul tidak percaya mungkin di parlimen dan juga ada bajet juga akan tidak berjaya diluluskan, dibentangkan dan tidak berjaya diluluskan. Tapi kebimbangan ini disuarakan juga oleh Yang Pertuan Agong mengatakan sepatutnya kurangkan bermain politik, politicking itu dikurangkan dan juga tumpukan untuk menangani isu-isu ekonomi dan COVID-19 Dan tapi dalam masa sama juga saya menarik juga ada kenyataan statement yang dikeluarkan oleh penyimpan bahawa besar Raja-Raja juga mengatakan bahawa di parlimen ataupun di pihak maksud di parlimen lah pihak legislatif haruslah juga melaksanakan tanggungjawab untuk semak dan imbang. Maksudnya peranan pembangkang sekarang ni juga perlu untuk menyemak dan imbang peranan kerajaan dalam membentang bajet dan juga dasar-dasar yang lain lah untuk negara. So dalam konteks ini adanya kesimbangan di situ. Maksudnya perlu jangan bermain politik terlalu banyak. Pastikan pelaksanaan dasar itu besar, tapi dalam bersama perlu semak dan imbang. Supaya dasar dia buat itu adalah dasar terbaik untuk rakyat, bukan untuk kepentingan pihak-pihak tertentu. Jadi itu yang ditekankan. Maknanya perlu adanya kesepakatan untuk memikirkan kepentingan rakyat tu nak duduk satu meja bincangkan Belanjawan 2021 ini. Tapi bagaimana caranya yang terbaiklah untuk menghimpunkan dan mendapat kata sepakat mereka kan? Kalau benar walaupun ada pertelingkahan berkenaan dengan parti dan sebagainya, tetapi perlu dia harus memikirkan kepentingan negara itu sendiri kan. Dalam keadaan sekarang ini memang sudah sangat terdesak, rakyat dalam keadaan terdesak kan. Bagaimana Prof? Saya rasa kita ada tradisi sebelum ni kan, yang mana kalau kita dalam walaupun perbalahan antara pihak kerajaan dan pembangkang wujud kan, tapi kita ada tradisi yang mana kita boleh duduk semeja untuk bincangkan isu-isu yang mendesak. Kita pernah ada duduk semeja bincangkan isu-isu berkaitan dengan Bosnia dulu, dan Palestin dan sebagainya. Kenapa isu-isu berkaitan yang penting macam ni, COVID-19 dan ekonomi, semua parti politik tidak boleh duduk semeja untuk berbincang, nak buat keputusan. Saya rasa perkara ini perlu dimulakan kembali, tradisi ini, supaya semua berada dalam keadaan yang bersama untuk menangani isu bersama. Sebab ia apa yang berlaku pada rakyat, tekanan pada rakyat juga akan juga menjejaskan ahli politik ini juga. Jadi dalam konteks ini saya rasa boleh dibawa bincang dan cari jalan kompromi dan selesaikan isu yang mendesak. Dan kalau nak politicking, saya rasa selepas pada isu ini mungkin kita boleh politicking balik dalam konteks ini. Prof, sekiranya kalaulah Belanjawan 2021 ini ditolak, jadi apakah prosesnya seterusnya? Saya tak rasa, ini pandangan saya, saya tak rasa bajet itu akan ditolak. Sebab bukan saja kalau ditolak, maksudnya penolakan ini juga menolak kepada seruan yang Dato' Agong dan Majlis Raja. Dan juga dia lihat sebagai mengkhianati rakyat. Kerana bajet kita gagal diluluskan, maksudnya dasar ekonomi pembangunan akan datang dan penyelesaian juga kepada COVID-19 dan ekonomi ini pada tahun depan akan terbantut. Kaki tangan awam juga tidak ada peluang, tidak ada gaji misalnya untuk disalurkan sebagainya. Dan ini akan menambahkan kemarahan rakyat. Jadi oleh itulah saya rasa kenapa Majlis Raja memberi penekanan pada ini, supaya jangan politicking dan buat keputusan luluskan bajet secara pembajet itu, dan saya rasa tidak timbul tidak timbul. Kalau berlaku juga, saya rasa ini yang menyebabkan akan berimpak balik kepada ahli politik. Sebab rakyat akan marah kepada ahli politik kena menggagalkan usaha yang bajet ini untuk kepentingan rakyat umum keseluruhannya. Baik. Terima kasih Profesor Dr. Muhammad Azizuddin Mohamed Sani di atas perkongsian dan juga pandangan pastinya mewakili ahli akademik juga. Baik, terima kasih banyak-banyak.